Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, pakej rahmah insurans takaful untuk rakyat. MIC cabar UMNO keluar dari Barisan Nasional. Selepas MIC, MCA pula cabar UMNO keluar Barisan Nasional. Sentimen DAP jadi senjata Perikatan Nasional. Laporan yang diterima memaklumkan Malaysia berada di tangga ke-20 dunia dalam senarai Strong Starter Ranking pada laporan ekosistem syarikat pemula global 2023 yang diterbitkan Startup Genomic. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan ranking ke-20 yang diraih Malaysia dalam usaha menyediakan ekosistem syarikat pemula itu adalah kedudukan yang membanggakan dan meyakinkan. Berdasarkan laporan itu juga, Malaysia kekal di kedudukan 21 hingga 30 di Emerging Ranking Ekosistem seperti pada 2022. Mesti memaklumkan pengiktirafan Malaysia di bawah Global Startup Ecosystem Report 2023 itu adalah bukti keberkesanan usaha yang dipelapori kementerian untuk membangunkan ekosistem berpandukan Pelan Hala Tuju Ekosistem Malaysia 2021 hingga 2023 yang diterajui agensi penyelaras syarikat pemula Cradle Fund Sedia Berhad. Pendekatan yang lebih berstruktur dengan Cradle selaku agensi penyelaras pusat dengan kerjasama daripada badan-badan kerajaan berkaitan seperti Suruhanjaya Security telah membina asas yang kukuh untuk terus memacu perkembangan lestari ekosistem syarikat pemula Malaysia menurut Mosti. Setakat ini Mosti telah melaksanakan super menerusi Cradle Fund bagi menyokong dan memberi manfaat kepada lebih 3,000 syarikat pemula sebagai usaha memperbaiki dan mempertingkatkan pertumbuhan ekosistem dalam sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. Mesti memaklumkan nilai ekosistem syarikat pemula Malaysia telah mencecah $46 bilion bagi tempoh bermula separuh pertama 2020 hingga 2022. Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan memaklumkan lebih 8 juta warga Malaysia dalam kalangan B40 yang layak bakal menerima sumbangan tunai rahmah fasa 3 mulai 26 Jun ini. Beliau turut menyatakan pembayaran STR 3 akan dipercepatkan dan disalurkan sebelum Hari Raya Aidiladha berbanding perancangan awal pada Julai. Ini katanya bagi meringankan beban rakyat yang memerlukan. Berdasarkan perancangan awal, STR 3 akan disalurkan pada Julai 2023, sementara fasa keempat STR dijangka pada November 2023. Terdahulu fasa pertama dan kedua STR telah disalurkan masing-masing pada Januari dan April lepas. Ketiga-tiga fasa STR ini melibatkan peruntukan pembayaran berjumlah RM5 bilion bagi tahun 2023. Status kelulusan STR 3 dibuka untuk semakan mulai 26 Jun 2023. Sebagai langkah memastikan program STR 3 ini disasarkan kepada mereka yang layak, tempoh permohonan rayuan juga akan dibuka mulai 3 hingga 31 Julai 2023. Bagi permohonan yang ditolak, permohonan boleh mengemukakan dokumen berkaitan untuk semakan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memperkenalkan pakej rahmah insurans dan takaful meliputi perlindungan diri dan harta benda termasuk kenderaan bermotor yang pertama di negeri ini. Beliau berkata syarikat Alliance General Insurance menawarkan insurans perlindunganku Alliance for All dengan perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM50,000. Katanya produk ini memberi perlindungan sekiranya pemegang polisi dimasukkan ke hospital kerajaan akibat sakit atau kemalangan. Ia termasuk tambahan dua manfaat baru iaitu pembayaran balik perbelanjaan perubatan di hospital kerajaan dan bayaran bantuan kecemasan sekiranya berlaku pemindahan banjir sehingga RM750. Manfaat baru itu ditambah tanpa kos tambahan dengan premium tahunan pada kadar RM53 dan RM79.50. Selain itu, Alliance Malaysia turut memperkenalkan perlindungan Motorcycle Plus yang menawarkan perlindungan tambahan seperti kemalangan diri sehingga RM10,000 untuk penunggang dan pembonceng motosikal. Pakej ini turut menawarkan pendapatan hospital yang dilaksanakan melalui polisi insurans kenderaan motosikal berdasarkan kepada kapasiti enjin motosikal yang didaftarkan. Bagi pemegang polisi Alliance Motorcycle Plus Comprehensive pula, pemegang polisi akan menikmati perlindungan peril khas dan bantuan tepi jalan sehingga 50 km dan faedah bantuan banjir sebanyak RM1,000 tanpa kos di samping perlindungan sedia ada yang dinikmati oleh pelanggan Alliance Motorcycle Plus. Produk ini direka khas untuk motosikal dengan kapasiti 250cc dan ke bawah.
Selain itu, syarikat etika juga menawarkan pakej insurans rahmah dan pakej takaful rahmah masing-masing dikenali sebagai insurans kemalangan diri rahmah oleh Etika General Insurans Berhad dan takaful kemalangan diri rahmah oleh Etika General Takaful Berhad. Katanya, insurans kemalangan diri rahmah dan takaful kemalangan diri rahmah oleh Etika memberi pampasan kepada peserta yang mengalami kecacatan kekal akibat kemalangan atau penyakit atau kematian akibat kemalangan dengan perlindungan bernilai sehingga RM80,000. Peserta pelan ini juga mempunyai fleksibiliti untuk membayar premium atau sumbangan bulanan hanya dengan RM5 atau tahunan dengan RM36 termasuk cukai jalan. Pelan ini layak dimohon oleh seluruh rakyat Malaysia yang berusia antara 16 hingga 65 tahun dan boleh diperbaharui sehingga usia 70 tahun. Katanya KPDN berharap semua pelan yang ditawarkan melalui kedua-dua inisiatif akan membantu mendorong lebih ramai rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 untuk memiliki perlindungan insurans atau takaful. Ketua Penerangan MIC, Arutinaran mencabar Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lokman Adam, membawa resolusi mengeluarkan parti komponen itu dari gabungan Barisan Nasional. Beliau telah membuat cabaran sedemikian susulan kenyataan Lokman bahawa UMNO tidak perlu memberi layanan istimewa kepada MCA dan MIC yang tidak mampu menarik sokongan China dan India. Katanya jika berat sangatlah beban untuk memikut MIC, berbincanglah dengan Presiden UMNO dan bawakan satu resolusi untuk mengeluarkan MIC daripada BN. Jangan hanya mendapat perhatian murahan, Lokman ingin mengeluarkan kenyataan sinis. Dia berkata demikian ketika mengulas wawancara Lokman dengan sebuah portal yang mengatakan MCA dan MIC perlu membuktikan mempunyai sokongan pengundi, bukan Melayu untuk bertanding dalam pilihan raya negeri. Katanya, tetapi sampai bila kita nak pikul biawak itu kalau kita ada sahabat yang setia tidak ada masalah. Selama ini mereka kalah 2008 hingga 2018. Mereka tetap menjadi menteri walaupun mereka tidak ada kerusi. Tetapi mereka mengkhianati kita. Kita perlu fikir bahawa perlu rakan kongsi yang boleh sama-sama saling menyumbang. Takkan kita sahaja sumbang kepada mereka dan mereka tidak menyumbang. Bagaimanapun, China mendakwa UMNO adalah punca sokongan pengundi India dan China merosot kepada BN. Katanya, sehingga 2007 kami telah menyumbang dengan penuh kepada BN sehingga tindakan beberapa pemimpin UMNO yang telah mengkuris sentimen masyarakat India. MIC dilabelkan sebagai hamba UMNO dan parti itu juga tidak mengambil apa-apa tindakan untuk memperbetulkan keadaan sehingga Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Katanya MIC tidak terkejut dengan kenyataan Lokman yang didakwa sebagai katak politik. Naib Presiden MCA, T. Lian Kar berkata, selama berekat MCA dan DAP menjadi musuh tradisi dalam saling menyerang sehinggalah selepas penubuhan kerajaan tahun lalu yang memaksa mereka mengadakan gencatan senjata. Namun menurut beliau, peranan menyerang parti itu kini nampaknya telah diambil alih oleh anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lokman Adam. T malah mengucapkan tahniah kepada DAP kerana Lokman yang dahulunya berseteru dengan parti itu, kini menjadi jurucakap dan pembela mereka. MIC dan MCA menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap Lokman Adam kerana menganggap mereka sebagai biawak hidup dalam BN kerana gagal memberi impak sejak PRU 2008. Dalam kenyataan, T mengecam Lokman dan membangkitkan deklarasi setapak yang dibuat DAP pada 1967 yang menekankan prinsip kesamarataan kaum dan menentang pengasingan antara Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam proses membina negara. Ekoran naratif itu, T berkata DAP mendapat sokongan popular manakala undi orang Cina dan India terhadap BN merosot. Dia juga membangkitkan apa yang disifatkan sebagai politik dalaman UMNO yang menghakis sokongan Melayu dengan ada pemimpin parti itu yang keluar dan menubuhkan parti lain dan menarik penyokongnya. Ketua Pemuda UMNO bahagian Kapar, Afifi Aris, menasihatkan agar sentimen pemusuhan antara DAP dan UMNO perlu dimatikan dengan segera bagi memastikan kedua-dua parti itu boleh bergerak bersama dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata cadangan supaya DAP meminta maaf kepada UMNO itu penting dilakukan bagi memastikan pimpinan akar umbi faham bahawa parti berkenaan telah pun berubah dan ikhlas menjalankan persahabatan. Katanya apa yang dimomokkan kepada ahli UMNO kepada mereka DAP menggelar kita ini sebagai penyamun, penyangak, perompak akhirnya pimpinan parti kita Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terpalit dengan isu sangat sukar. Kita gambarkan pimpinan dilakukan sedemikian rupa. Dicemooh, diaibkan, dimalukan dan kalau boleh saya katakan sampai dibogelkan pun. Jadi tiba-tiba hari ini kita buat satu gesaan untuk menerima orang yang selama ini menuduh kita dengan pelbagai isu. Sebab itu saranan Ketua Pemuda itu benda yang betul. Kalau DAP ikhlas bersama dengan kita, memohon maaf itu adalah satu perkara yang sebenarnya boleh melegakan hati di peringkat akar umbi. Dalam pada itu menurut Afifi, perjalanan parti dalam kerajaan perpaduan itu masih panjang.
Bukan sahaja ketika PRN malah turut melibatkan pilihan raya umum ke-16. Katanya, sebab itu saya kata penyampaian status quo itu mesti dilakukan. Kita jangan buat senyap, tidak boleh mengenepikan pandangan-pandangan di peringkat akar umbi untuk memenangkan jiwa kita. Bagi saya, kita kena ada situasi menang-menang dalam nak berhadapan dengan pilihan raya. Bukannya kita nak pilihan raya nak menyokong supaya ahli UMNO ini memberi undi. Rakyat juga akan memberi undi. Kalau tidak ada situasi menang-menang untuk kedua-dua belah pihak ini, akhirnya kita rugi. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Deadline TV dan YouTube Deadline TV.